Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi untuk tajuk pengurusan kewangan kita di bawah tajuk insurans. Hari ini kita sambung apa dimaksudkan dengan co-insurans. Dalam insurans harta lah. Co-insurans ni maksud dia dia adalah perkongsian bersama kerugian. Kalau kita rugi tu, kita tanggung sama antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Itu maksud dia co-insurans. Itu maksud dia co-insurans. Dia kata bagi fasa co-insurans dalam insurans harta, pemegang polisi hendaklah menginsurankan hartanya pada suatu jumlah yang tertentu berdasarkan peratusan co-insurans yang telah ditetapkan oleh syarikat insurans daripada nilai boleh insurans harta tersebut. Kemudian dia kata sekiranya peruntukan co-insurans tidak dipenuhi, pemegang polisi perlu menanggung sebahagian daripada kerugian. Oleh itu, jika pemegang polisi ingin mendapatkan papasan penuh, dia perlu menginsurankan tersebut mengikut peruntukan co-insurannya. Contohnya, ni nota diberi. Jumlah insurans yang harus dibeli, peratus co-insurans darab dengan nilai boleh insurans. Contoh lain, nota kita baca nota dulu, kita tengok contoh. Jika nilai diinsurankan adalah nilai yang diinsurankan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli, maka jumlah kerugian tolak je deductible. Kalau samalah. Contoh kedua, jika nilai insurans tu kurang daripada insurans yang dibeli, jadi jumlah yang insurans yang dibeli bahagi jumlah insurans yang harus dibeli darab kerugian tolak deductible. Ni formula dia, kita tengok. Kemudian mengalami kerugian menyeluruh, so jumlah yang diinsurankan tolak deductible dia lah. Tengok contoh. Contoh 6 ni dia kata, situasi dia. Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran. Insurans kebakaran untuk rumahnya. Insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh diinsurans adalah RM350,000. Nilai boleh insurans RM350,000. Kemudian polisi insurans kebakaran yang ingin dibeli itu mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurankan 80% daripada nilai. Maksudnya dia boleh insurankan 80% saja. Alright, itu maksudnya. Dan deductible 2,000. Deductible ni tolak lah. Itu wajib ditanggung oleh pemegang polisi. A, dia kata hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail bagi rumahnya. Berapa jumlah insurans yang boleh dibeli? So, dia kata kalau 80% yang boleh dibeli hanyalah 80% darabkan dengan jumlah rumah. So, yang boleh dibeli hanyalah 280,000. Faham tak ni? Respon sikit, faham tak? Faham sebab apa? Sebab dia kata hanya boleh 80%. So 80% daripada jumlah rumah, harga rumah. So hanya boleh jumlah insurans yang boleh dibeli hanya 2,800. Soalan B pula. Dia kata B, situasi dia, rumah Encik Ismail mengalami kebakaran dan jumlah kerugian adalah kerugian dia 25,000. Kerugiannya 25,000. Hitung bayaran papasan yang akan diterima oleh Encik Ismail jika dia menginsurans rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibeli. Jadi jumlah insurans yang harus dibeli adalah berapa tadi? Jumlah insurans yang harus dibeli adalah 2,000. Maksud dia syarikat insurans akan cover sampai 280,000. Jadi kalau kerugian dia 25,000, so termasuk dekat amount nilai yang dibeli tadi. So syarikat insurans boleh cover sampai 280,000. So bila kerugian 25,000, so kita tolak je deductible sebanyak 2,000. So bayaran pampasan adalah 23,000. Faham tak? Faham? Sekarang ni faham tak? Faham tak? Jadi dia beli, dia beli 280,000, jika kerugian 25,000, iaitu kurang daripada nilai yang boleh diinsurans, so tolak je lah dengan deductible. Itu kes yang pertama. Kes kedua, dia kata jika dia menginsurankan jumlahnya, dia insurankan pula 150,000 je. Dia insurankan 150,000 je. Seterusnya hitung nilai penalti. Penalti co-insurans ni maksud dia berapa yang
pemegang polisi kena bayar. Kalau dia insurankan rumahnya 150,000 saja, padahal jumlah rumah tersebut, harga rumah tersebut pasaran ni adalah 280,000. Okey, jadi bila dia kurang, jumlah yang diinsuran kurang daripada yang sepatutnya, jadi kita guna formula yang ni tadi. Berapa dia beli, bagi berapa yang harus dibeli, darab kerugian. So, yang dia beli adalah 150,000. Okay. Bagi dengan jumlah yang harus dibeli tadi, jumlah harga sepatutnya 280, darabkan dengan kerugian 25,000. Kemudian tolak dengan deductible. Faham tak faham? Faham tak faham? Boleh Faham tak ni? Jadi harga dia boleh okey. Jadi jumlah yang dibeli hanya 150,000. Ni 150,000, bahagikan jumlah yang sepatutnya, darabkan dengan kerugian. Dan kerugian dapatlah 13,392. Okey, itu bayar pampasan yang sepatutnya syarikat insurans. Syarikat insurans ni syarikat insurans bayarlah, tapi tolakkan dengan deductible 2,000. So bayar pampasan hanyalah RM11,392.86. Okey. Jadi itu yang syarikat boleh bayar. Okey. Disebabkan kerugiannya 25,000, so tolakkan dengan nilai ni tadi. Nilai yang sepatutnya, nilai yang hanya syarikat insurans bayar. So baki ini adalah core insurance. Maksudnya inilah yang akan ditanggung oleh pemegang polisi. Boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh Maksud dia inilah nilai yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi. Okey. Kemudian C ni pula, jika Encik Ismail telah mengalami kerugian menyeluruh. Okey, semua pula dia rugi seluruhnya. Okey. Maksud dia total loss ni. Okey. Kerugian menyeluruh. Jika dia menginsurankan rumahnya dengan dia insurankan rumahnya 200,000 pula. Hitung bayaran pampasan yang diterima. So 200,000 tadi. Okey, kalau menyeluruh, pampasan yang diterima apa? Kalau dia insurans 200,000, dia sepatutnya terima 200,000 lah kan? Betul? Sebab menyeluruh. Sebab limit dia 280 je. Tapi kena tolak dengan deductible sebanyak 2,000 tadi. So, nilai pampasannya hanyalah RM198,000 sahaja nilai pampasan. Okey. Boleh tak boleh? Faham tak? Faham ke tak faham? Boleh tak boleh? Okey, boleh Okey. So dia kata jika pemegang polisi menginsurankan hartanya dengan jumlah lebih besar daripada jumlah yang harus dibeli mengikut peruntukan, maka bayar pampasan yang dihitung menggunakan rumus co-insurans akan melebihi jumlah kerugian sebenar yang dialami. Walau bagaimanapun, syarikat insurans hanya akan bayar pampasan tidak melebihi dari jumlah kerugian sebenar. Okey, bayaran maksimum untuk suatu kerugian adalah bersamaan dengan jumlah nilai muka insurans yang dibeli. Contohnya, katakan rumah tu harganya 500,000. Okey, tetapi dia beli insurans 100 juta contoh. Okey, jadi kalau dia mengalami kerugian, syarikat insurans hanya bayar nilai maksimum rumah tersebut. Itu maksudnya. Okey, tapi rugilah kalau rumah tu katakan 500,000, beli insurans 500,000 lah, tak payah beli lebih. Okey, faham tak faham? Okey, boleh Okey, boleh. Okey, kita stop dulu. Faham tak ni? Kita stop dulu contoh yang ke-6. So awak cuba buat. Okey, contoh yang ke-6 buat latihan ni. Okey, buat contoh ni nombor 9. Okey, buat soalan nombor 9. Okey, ni kita stop dulu.